Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kes rasuah Ismail Sabri. Akhirnya beliau tiba di pejabat ISPRM pagi tadi ya untuk siasatan kes membabitkan RM 170 juta. Dan juga banyak lagi lah. Ada 7 juta jongkong emas. Lepas tu beberapa akaun 2 juta disita dan terkini 9,33 juta. Wow, bertambah banyak lah pula ya. Jadi mari kita lihat perkembangan ini. Apakah yang berlaku ya di kepada Ismail Sabri sebentar tadi. Jadi Ismail Sabri tiba di Ibu Pejabat ISPRM Putrajaya. Jadi tiada lagi lah alasan MC bukan MC ya, MC surat sakit dan sebagainya. Mungkin sudah bersiap sedialah hati mental dia ni. Jadi bekas Perdana Menteri ya Ismail Sabri Yaakob tiba di Ibu Pejabat Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM sekitar jam 9.48 pagi tadi. Dan beliau yang hadir ya bagi dirakam keterangan berhubung kes rasuah serta pengubahan wang haram. Dihadapinya itu sempat melambaikan tangan kepada petugas media. Rakaman percakapan itu diteruskan oleh ISPRM selepas tempoh cuti sakit ahli Parlimen Berat itu tamat pada hari kemarin. Dan sebelum ini Ismail Sabri sepatutnya dijadual ke Ibu Pejabat ISPRM 5 Mac, tapi turut 5 Mac untuk memberi keterangan. Namun beliau tidak dapat juga hadir kerana masalah kesihatan dan telah diberi sijil sakit oleh doktor yang merawatnya sehingga semalam. Jumaat lalu pegawai ISPRM menemui bual doktor yang merawat Ismail bagi menilai setiap kesihatan selepas beberapa kali sijil sakit dikeluarkan. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya ISPRM Tan Sri Azam Baki ya, yang memaklumkan Ismail Sabri akan diambil keterangan hari ini ya, selepas difahamkan penyakit Ismail tidak begitu serius. Jadi kita masih menunggu. Sekarang ini Ismail Sabri sedang dalam siasatan di soal jawab. Di soal jawab diambil keterangan berkaitan dengan kes ya yang membabitkan beliau. Dan sebelum kita menantikan maklumat terkini berkaitan dengan kes rasuah dan pengubahan wang haram Ismail Sabri ini, saya juga ingin memberikan sedikit update kes rasuah yang begitu panas sekali di Sabah. Membabitkan seorang yang dikatakan pemberi maklumat, tapi sebenarnya pemberi maklumat ini adalah individu yang bertanggung jawab memberikan rasuah. Lepas itu kerana tidak dapat lesen yang dikehendaki, beliau cuba membalas dendam dengan membuat perangkap, dengan merakam secara sulit dan sebagainya. Jadi kemarin dikatakan ISPRM telah merakam keterangan ahli perniagaan tersebut ya lebih 5 jam. Walaupun mukanya sudah digelapkan di sana, tetapi namanya adalah lupa pula saya. Nanti kita tengok dalam media ada disebut atau tidak. Ahli perniagaan yang mendedahkan video dan mesej WhatsApp yang membongkar salah laku beberapa adun di Sabah di soal siasat selama 5 jam di Ibu Pejabat ISPRM Putrajaya. Dia memberitahu bahawa Malaysia kini soal siasat itu bermula jam 11.30 pagi dan berakhir pada jam 5 petang. Peguamnya Mahajud Singh dari Lawyer for Liberty turut hadir sepanjang sesi tersebut. Semuanya berjalan lancar. Saya telah dipanggil semula untuk soal siasat tambahnya. Ahli perniagaan berusia 36 tahun itu sebelum ini mendakwa dia telah memberi rasuah kepada beberapa adun
sebagai balasan mendapat lesen cari gali mineral di Sabah. Tengok dia lah. Jadi sesiapa pun harus dikenakan. Orang yang memberi rasuah, orang yang menerima rasuah harus dikenakan tindakan. Isnin lalu, ahli perniagaan tersebut memuat naik video ke-9 yang turut memaparkan speaker Dun Sabah, Kasim Yahya. Kasim menafikan dia mengetahui mengenai wang sebanyak 350,000 disebut dalam video tersebut. Sebaliknya, dia mendakwa hanya meminjam 50,000 daripada ahli perniagaan itu. Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor pula mendakwa ahli perniagaan tersebut bersubahat dengan pihak tertentu untuk mengugut kerajaan negeri pimpinannya. Turut dispekulasikan bahawa ahli perniagaan itu adalah sebahagian daripada kartel yang cuba monopoli sektor perlombongan di negeri tersebut dan menggunakan cara penipuan untuk mencapai matlamat itu. Rabu lalu, LFL menyerahkan video penuh tanpa suntingan kepada SPRM. Selepas Ketua Pesuruhjaya Azam Baki berkata video yang telah disunting dan diterbitkan oleh Sekretariat boleh dijadikan bahan bukti. Dalam satu sidang media, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya yang juga pengasas bersama LFL mendedahkan bahawa terdapat individu berpengaruh yang cuba menghalang perniagaan dari ahli perniagaan itu daripada membuat laporan polis. Berbagai spekulasi lah ya. Yang nyata, orang yang memberi rasuah salah, orang yang menerima rasuah juga itu salah. Jadi mereka-mereka ini harus dikenakan tindakan. Dia bukan pemberi maklumat. Dia adalah pemberi rasuah. Kerana tidak dapat lesen yang beliau mahukan, kerajaan Sabah tidak mau bagi, dia membalas dendam dan mula mencari istihar, ya, beristihar untuk mendedahkan, ya, dengan membuat rakaman sulit, ya, terhadap individu-individu yang terlibat dalam rasuah, orang yang memberi dan juga orang yang menerima. Jadi bagi saya, sesiapapun yang terlibat harus dikenakan tindakan. Ya, orang yang memberi rasuah dan juga orang yang menerima rasuah juga harus bersama-sama diambil tindakan dan jangan lepaskan mereka, terutamanya pemberi rasuah, dan mereka jika terbukti menerima rasuah daripada pemberi rasuah ini, tindakan tegas harus dikenakan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.